Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Macam mana suara saya boleh dengar tak? Suara okey tak? Astaghfirullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okey, yang ni dengar no? Okey, baik, alhamdulillah. Kita sambung bacaan kitab kita, muka surat 77. Qala al-musannif rahimahullah, hadithul ifki, tuduhan dusta, fitnah. Tuduhan fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke peperangan Bani Al-Mustaliq bersama dua orang isterinya, iaitu Sayyidatuna Aisyah dan Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Dalam perjalanan tentera pulang, Sayyidatina Aisyah berhenti untuk qada hajat. Setelah beliau kembali ke kenderaan, beliau mendapati rantainya hilang. Maka beliau sekali lagi pergi untuk mencarinya. Selepas menjumpai rantai itu, beliau segera pulang ke kenderaan dan melihat tentera telah bergerak meninggalkannya. Tak ada orang, kena tinggal. Maka beliau pun tertidur di tepi jalan itu kerana tidak dapat menahan matanya yang tersangat mengantuk. Sedih, dia menangis dan dia tidur tepi jalan. Ni cerita ni saya dah ceritakan dalam buku 40 kisah menarik dari Al-Quran, di mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersumpah tidak mahu menyara lagi hidup Mistah bin Uthathah, itu keluarga Sayyidina Abu Bakar, yang Sayyidina Abu Bakar bagi duit bulanan, sara makan, minum, pakaian dan sebagainya, kerana dia juga terlibat memfitnah Sayyidatina Aisyah. Sayyidina Abu Bakar bersumpah, wallahi aku tak akan sara lagi hidup Mistah bin Uthathah. Kemudian turun ayat Quran menegur Sayyidina Abu Bakar supaya menarik balik sumpah tersebut dan meneruskan bantuan sara hidup kepada Mistah, kerana Mistah ini orang fakir. Mistah ni anak saudara Sayyidina Abu Bakar sendiri, dan Mistah ni orang yang berhijrah. Mistah ini juga salah seorang yang terlibat dalam peperangan Badar, orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya Sayyidina Abu Bakar, ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum? Tidak mahukah kamu Allah ingin mengampunkan semua dosa-dosa kamu? Maka kata Sayyidina Abu Bakar, aku nak pengampunan Allah, maka aku maafkan Mistah, aku teruskan sara hidup, belanja aku bagi balik macam biasa. Oleh kerana Sayyidina Abu Bakar dah bersumpah, maka Sayyidina Abu Bakar membatalkan sumpahnya
dengan memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Itulah cara untuk membatalkan sumpah atau dipanggil kafaratul yamin, denda melanggar sumpah. Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu berjalan di belakang tentera kerana ditugaskan mengutip barang yang tercicir di jalanan. Selepas dia sampai ke tempat itu, beliau terlihat Sayyidatuna Aisyah berada di situ dan beliau mengenalinya kerana beliau pernah melihat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sebelum diturunkan ayat hijab. Jadi dia tengok muka dia kenal. Maka Safwan segera mengheret kenderaannya lalu memboncengkan Aisyah di atasnya tanpa bercakap dengan Sayyidatuna Aisyah sepatah perkataan pun. Dia pergi dekat Sayyidatuna Aisyah, dikenal dan dia sebut dengan kuat jugalah. Dia angkat suara, dia sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu dipanggil istirja'. Dengan kalimah itu, maka Sayyidatina Aisyah pun terkejut dan terjaga dari tidurnya. Kemudian dia bawa balik Sayyidatina Aisyah ke Madinah. Kemudian beliau memandu kenderaan hingga bertemu semula dengan rombongan tentera. Lalu orang ramai menuduhnya berzina dengan Safwan. Tuduh Sayyidatina Aisyah. Dan orang yang menjadi ketua dalam menyebarkan fitnah ini ialah Abdullah bin Ubay, iaitu ketua munafiqin. Dia yang viralkan, dia yang gembar-gemborkan. Sehingga turun beberapa ayat dari surah An-Nur yang membersihkan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan fitnah itu. Kita tengok nota kaki nombor 1. Ketika fitnah itu hangat diperkatakan oleh orang munafik, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tidak tahu perkara tersebut. Kerana selepas sampai ke Madinah, beliau mengalami sakit selama sebulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya lalu di hadapan pintu rumahnya dan tidak ramah seperti selalu. Orang duk kata macam-macam kat luar, dia tak tahu. Nabi pun hantar Sayyidatina Aisyah balik rumah ibu ayahnya Sayyidina Abu Bakar. Dan ibunya Ummu Rumman. Itu ibu Sayyidatina Aisyah, Ummu Rumman. Rumah Sayyidina Abu Bakar pun tak jauh. Kalau kita duduk di Raudah, rumah Sayyidina Abu Bakar sebelah kanan Raudah. Yang Sayyidatina Aisyah sebelah kiri. Sekarang menjadi pusara Rasulullah tu sebelah kiri Raudah. Rumah Sayyidina Abu Bakar sebelah kanan Raudah. Masih ada tertulis Khawkhah Abi Bakar. Dia punya rumah, pintu belakang dia tu buka, terus boleh masuk masjid. Rumah Sayyidina Abu Bakar, pintunya buka, terus boleh masuk masjid. Di mana Nabi mengarahkan rumah-rumah sahabat untuk menutup pintu yang masuk masjid. Nak masuk masjid, kena masuk melalui pintu masjid. Jangan jadikan rumah itu tetamu nak masuk rumah, kena masuk masjid, kemudian dari masjid masuk rumah. Nabi suruh tutup semua pintu-pintu macam tu. Rumah-rumah yang berdempet dengan masjid. Kecuali, kata Nabi, kecuali rumah Sayyidina Abu Bakar, dia boleh buka pintu. Mana orang nak pergi rumah dia, pintu utama, ruang tamu, orang masuk masjid dulu. Masuk Raudah, baru pergi rumah dia. Melalui masjid masuk rumah. Hanya untuk Sayyidina Abu Bakar seorang dibenarkan. Jadi Sayyidatina Aisyah ini sebulan dia demam. Dia tak tahu kata orang duk fitnah, orang duk mengata kat dia. Dia duduk di rumah mak ayah dia. Ketika fitnah itu hangat diperkatakan oleh orang munafik, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tidak tahu menahu perkara tersebut. Kerana selepas sampai ke Madinah, beliau mengalami sakit selama sebulan, demam. Rasulullah SAW hanya lalu di hadapan pintu rumahnya dan tidak ramah seperti selalu. Dia pun heran juga apa pasal. Baginda sekadar bertanya khabarnya sahaja. Dan selepas mengetahui cerita
fitnah itu, sakitnya makin bertambah. Tambah sakit lagi ya. Beliau meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk pulang ke rumah ibu ayahnya sendiri dan baginda mengizinkan. Di sana beliau tidak dapat melelapkan mata dan hanya menangis sepanjang malam. Baginda berbincang hal itu dengan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nabi tanya Sayyidina Usamah, macam mana ni Aisyah ni? Orang pakat kata dia berzina. Nabi minta pandangan anak angkat Nabi, yang mana ayah dia pun anak angkat Nabi, Zaid bin Harithah. Ini Usamah bin Zaid pun anak angkat Nabi, bukan cucu angkat. Usamah berkata, ahluka wala na'lamu minhum illa khaira. Artinya dia ahli keluargamu, dia isterimu. Orang Arab panggil ahli. Ahli itu inilah ahlul bait, orang rumah. Orang rumah ni isteri lah. Dia ahli keluargamu. Kami tidak tahu hal mereka melainkan yang baik-baik saja. Yang kami duk tahu, keluarga Nabi ni semua baik-baik. Begitu saja. Ringkas jawapan daripada Sayyidina Usamah. Baginda juga bertanya seorang hamba perempuan tentang hal yang sama. Hamba perempuan itu juga menyaksikan kesucian Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi tanya banyak orang, antaranya Nabi tanya Sayyidina Ali. Ini memang tercatat. Tanya Sayyidina Ali kata, untuk meringankan kerunsingan Nabi, Sayyidina Ali kata, wahai Rasulullah sekarang ditimpa masalah. Sayyidina Ali dia cakap kiah-kiah ya. Dia kata, kalau ini satu masalah, ramai lagi perempuan-perempuan yang lain. Yang ni yang Syiah ambil. Syiah kod kata-kata ni, nak habaq kata Sayyidina Ali mencadangkan Nabi cerai, kahwin dengan perempuan lain ramai lagi. Macam tu. Tapi Rasulullah menimbang segala cadangan dan Rasulullah tidak membuat sebarang keputusan, sehinggalah Allah menurunkan beberapa ayat daripada surah An-Nur, iaitu ayat walladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang memfitnah perempuan yang baik tetapi tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka 80 rotan. Satu. Yang kedua, jangan terima penyaksian mereka selama-lamanya. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang fasik. Illa alladhina tabu, kecuali orang taubat. Orang taubat dia tak jadi fasik lah. Dia jadi orang yang bertaubat dan Allah Ta'ala terima taubat. Jadi kita boleh tengok orang nak mengganggu kehidupan Nabi, orang nak kacau Nabi kadang-kadang melalui isteri. Fitnah isteri supaya Nabi hidup tidak tenang. Nabi memikirkan, orang kata yang ni isteri muda, anak dara. Rasulullah pula sudah berumur, sudah berusia. Tentulah hak muda ni nak cari hak muda. Ini pun kata Sayyidatina Aisyah dah rancang dah pakat dah dengan Safwan. Nak balik sekali, nak jumpa tengah malam. Macam-macam kata-kata jahat yang terbit daripada orang munafik. Dan ada juga beberapa orang yang beriman termakan dengan fitnah ini. Mereka juga menjaja, bercakap sana sini, viral, mewar-warkan, menggembar-gemborkan berita ini. Bila turun ayat qazaf, 3 orang yang beriman, mereka datang mengaku bersalah. Mereka juga memfitnah isteri Rasulullah dan mereka sedia menerima hukuman qazaf sebat 80 rotan. Adapun orang-orang munafik, bila turun ayat Quran, mereka menafikan. Mereka kata, kami tak fitnah, kami tak kata apa, kami tak buat apa pun. Mereka berdolak dalik. Dan mereka tak sanggup menerima hukuman dunia, maka mereka akan kena hukuman di akhirat nanti. Baik. Sehingga turun beberapa ayat dari surah An-Nur yang membersihkan Aisyah radhiyallahu anha daripada tuduhan fitnah itu. Pengajaran dia, kalau kita dengar cerita sensasi tentang skandal seks dan sebagainya, kita jangan viral, jangan share, kita jangan mempercayai, kita jangan bercakap. Kerana siapa yang bercakap mengaibkan orang, maka dia juga terlibat dalam qazaf. Dan ikut hukum Islam, dia perlu untuk membersihkan dirinya daripada dosa qazaf.
kena sedia menerima 80 rotan. Kalau tak kena di dunia, kena di akhirat nanti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira itu kepadanya. Bila turun ayat, Rasulullah sampaikan berita gembira kepada Sayyidatina Aisyah. Ummu Ruman ni waktu dia mula-mula dengar orang fitnah anak dia, dia pengsan. Jatuh pengsan. Jadi bila datang busyra, berita gembira, Nabi SAW bacakan ayat ni di rumah mertua Nabi, Ummu Ruman, di rumah Sayyidina Abu Bakar. Maka kata Ummu Ruman kepada Sayyidatina Aisyah, Qumi, bangun. Qumi, bangun. Dan ucaplah terima kasih kepada suamimu Rasulullah kerana Allah telah pun membersihkan namamu. Sayyidatina Aisyah waktu tu dia kan berhari-hari sedih. Antara yang dia sedih Rasulullah dalam tempoh sebulan tu, Rasulullah pernah tanya dia, wahai Aisyah, kau melakukan dosa tersebut atau tidak? Kalau kau buat dosa, minta ampunlah kepada Allah. Jadi bila suami pun tanya macam tu, dia rasa macam suami dia tak percaya dekat dia. Sedih sungguh. Rasulullah kata, wahai Aisyah, kau buat penjelasan. Kau berzina ke tak? Cakap terus terang, berzina ke tak berzina? Seandainya kamu berzina dengan Safwan, kamu berterus terang dan bertaubat kepada Allah, Allah pasti mengampun dosa. Dia dengar soalan tu, dia lagi merajuk, dia lagi hangat hati lah, sedih, teriak lah. Jadi bila berita gembira ni Rasulullah baca ke ayat Quran, mak dia kata, wahai Aisyah, bangkit berdiri, salam dengan Rasulullah, ucap terima kasih. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Aku tidak akan berterima kasih kepada Rasulullah. Duk tengah geram ni. Duk tengah geram macam tu lah. Aku tak akan berterima kasih kepada Rasulullah. Sebab yang membersihkan diriku ialah Allah. La ashkuru ala Rasulillah. Aku tak akan syukran dekat Rasulullah. Aku bersyukur kepada Allah. Allah yang membela aku. Dan Nabi pun senyum je lah. Tak mahu lah terima kasih kat Rasulullah. Merajuk lah. Apa pula nak terima kasih kat Rasulullah? Bukan Rasulullah yang bela saya. Allah yang bela saya. Aku tidak akan bersyukur. Tidak akan ucap syukran. Melainkan hanya kepada Allah. Cerita merajuk lah tu. Sedih kan. Sebulan tuan-tuan bayangkan. Ini muslimat, kakak-kakak, ustazah-ustazah yang ada ni faham perasaan orang perempuan kan. Kena kata macam tu. Tak mahu lah terima kasih. Terima kasih kat Allah je lah. Macam tu lah. Rasulullah pun tak kata apa. Rasulullah senyum je. Rasulullah senyum. Dan dia berbangga tau. Kalau kita baca kitab tafsir, kita baca kitab surah An-Nur dan kitab tafsir, Sayyidatina Aisyah kata, mangsa yang difitnah ni kebanyakannya dicerita dalam Quran dibela oleh bayi. Nabi Yusuf difitnah, bayi bela Nabi Yusuf. Bayi kata tengok baju terkoyak belakang ke depan. Kita baca dalam Quran. Kalau terkoyak belakang, mana perempuan tu yang tergila-gilakan Nabi Yusuf. Kalau terkoyak depan, maknanya Nabi Yusuf yang tergila-gilakan. Satu. Sayyidatina Aisyah kata lagi, Juraij difitnah. Siapa bela Juraij? Anak perempuan tu, anak pelacur tu. Anak dia tu bila Juraij sentuh jari di perut, cucuk perut, budak tu bercakap. Budak tu kata, Abi fulanur ra'i. Bapak saya pengembala kambing. Bapak saya bukan Juraij. Budak tu bela Juraij. Kemudian kita baca hadis. Bayi bercakap. Bayi tu duk isap susu mak dia. Kemudian lalu orang kaya, mak dia doa, ya Allah bagilah anakku jadi macam orang kaya. Budak ni berhenti minum susu. Budak ni kata apa? Budak ni kata, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia tu. Dia tu pemimpin yang zalim. Kemudian lalu pula seorang hamba abdi dipukul, diheret, orang tabuh lah. Orang kata pula, Zanaiti sarakti. Ini perempuan ni dia mencuri. Hang curi, hang berzina, dah zina, curi. Dihukum, diheret tengah khalayak ramai, dimalukan, diseksa. Mak dia doa, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti perempuan ni. Apa kata budak tu?
budak tu berhenti mengisap susu, Rasulullah buat gaya macam ni. Kita baca semua dah. Dia duduk tengah isap susu, dia berhenti. Dia doa, Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah, jadikan aku seperti perempuan ni. Mak dia kata, weh, awak weh, apa hang ni? Mak doa hang supaya jadi macam orang kaya, hang tak mau. Mak doa, ya Allah, jangan jadi anakku seperti perempuan ni, perempuan jahat ni, berzina, mencuri. Hang pula nak jadi macam tu. Mak dia marah dia. Dia buat penjelasan, dia kata, mak, hak laki tadi tu memang kaya tapi jahat. Hartanya daripada harta kezaliman, harta rakyat. Pemimpin yang zalim. Hak tadi tu dia mangsa. Orang kata dia berzina, orang kata dia mencuri. Dia tak curi, dia tak zina. Jangan kita terpengaruh dengan kata-kata orang, mak. Saya nak jadi macam dia sebab dia bersabar, dia tabah. Orang duk kata kat dia, orang duk buat dia, mulut dia berzikir, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah. Dia tak, mulut dia basah dengan sebutan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tu budak tu membela perempuan yang dituduh. Satu lagi, banyak kisah dalam Quran. Allah Ta'ala cerita Maryam binti Imran bila dia melahirkan putranya, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Orang kata kat dia macam-macam. Orang kata ayah kamu bukan pelacur. Kami pun duk tahu kata kamu baik, rupa-rupanya kamu berzina. Selama ni orang duk tahu kata Maryam baik. Oh, zina rupanya. Dapat anak, suami tak ada. Orang kata macam-macam. Sampai Maryam pun tak boleh nak jawab, tak boleh nak tepih dah. Maryam kata, nazartu lirrahmani sawma. Aku bernazar untuk saum, puasa. Yakni hampa kata, nak kata apa pun, aku tak mau jawab. Aku nak diam. Tutup mulut. Saum, tak mau bercakap. No comment. Dia berkata, dihujani dengan macam-macam celaan, kata-kata jahat ni, orang nak bagi dia sakit hati. Dia kata, inni nazartu lirrahmani sawma. Falam ukallimal yawm. Aku tak akan cakap dengan seorang insia, dengan seorang manusia pun aku tak mau cakap. Mana kata apa kata. Siapa yang bela Maryam? Anak dia, bayi Nabi Isa alaihi salam. Antaqahu Allah. Allah bagi dia boleh bertutur. Dia bela mak dia. Makku bukan pelacur. Bela panjang lah kan. Tapi kata Sayyidatina Aisyah, boleh sahaja dalam kes aku sebagai berstatus isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh saja Allah memilih mana-mana bayi di Madinah. Allah boleh buat satu benda yang luar biasa, bayi bercakap, bela Aisyah tidak berzina. Boleh, tapi Allah tak pilih mana-mana bayi. Allah Rabbul Alamin turunkan ayat Quran membela aku. Dan semenjak itu Nabi sebelum tu Nabi pun ialah percaya ke isteri, tapi orang duk main dengan kata ni, Nabi pun pening. Nabi sampai tanya, wahai Aisyah, zina ke tak? Awak terus terang. Oh, kena soalan gue tu. Oh, suami tak percaya kat kita, marah. Jadi Allah turunkan ayat. Allah sendiri yang membela. Allah sendiri yang membela. Allah tak guna wasitah, tak guna perantara bagi budak ni bercakap kepada Allah Rabbul Alamin sendiri. Begitulah. Maka Sayyidatina Aisyah lepas pada peristiwa ni dia dapat gelaran As-Siddiqah. Aisyah As-Siddiqah bintu As-Siddiq. Aisyah yang bercakap benar, puteri kepada ayahnya yang juga bercakap benar. Aisyah As-Siddiqah binti As-Siddiq. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira itu kepadanya. Macam mana respon dia? Dia kata, saya terima kasih ke Allah saja. Dan baginda memerintahkan supaya orang yang berterus terang menyebarkan fitnah dikenakan sebatan sebanyak 80 kali. Mereka yang disebat ada 3 orang, iaitu Hamnah binti Jahash. Ini semua ni usbatun minkum. Allah Ta'ala kata yang duk fitnah ni pun ada yang adik-beradik kamu. Sebahagian daripada kamu pun ada. Orang dekat kamu pun ada. Hamnah binti Jahash ni adik kepada isteri Nabi. Adik ipar lah. Isteri Nabi ada yang nama Zainab binti Jahash. Jadi dia ni adik ipar Nabi. Bukan takat adik ipar, mereka sepupu.
Sayyidatuna Zainab binti Jahash sepupu dengan Rasulullah. Dia isteri Rasulullah. Yang ni pun adik ipar Rasulullah, sepupu Rasulullah. Sepupu melalui ibu mereka. Ibu mereka nama Amimah binti Abdul Muttalib. Ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi sama-sama cucu Abdul Muttalib, sepupu. Jadi kalau orang kata kahwin dengan sepupu tak boleh, boleh. Nabi kahwin dengan sepupu sebelah ayah. Dengan Sayyidatuna Zainab binti Jahsh. Okey. Kemudian siapa lagi yang fitnah Nabi? Mistah bin Uthathah. Inilah dia ni anak saudara kepada Sayyidina Abu Bakar, yang sampai Sayyidina Abu Bakar bersumpah tak mau sara hidup dia lagi. Kemudian teguran Allah kepada Sayyidina Abu Bakar supaya memaafkan. Maaf dan lupakan. Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit ni penyair Rasulullah. Dia di banyak syair-syair memuji Rasulullah. Antaranya dia kata, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Kamu dicipta tanpa ada satu pun cacat celah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seolah-olah kamu dicipta seperti apa yang kamu kehendaki. Macam Nabi ni dicipta macam mana yang Nabi mau lah. Nabi mau hidung mancung, dapat. Seolah-olah khuliqta, kamu dicipta oleh Allah kama tasha'u. Seperti mana yang kamu mau. Wa ahsanu minka. Tak ada lagi orang yang lebih baik daripada kamu. Lam talidin nisa'u. Tak pernah perempuan melahirkan anak sebaik kamu. Panjanglah syair dia. Yang sedang orang buat qasidah kan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Penyair Rasulullah, orang rapat dengan Rasulullah. Syair. Dia pun rupa-rupanya dia pun fitnah juga, dan mereka ni bersedia menerima hukuman 80 rotan supaya kena di dunia, di akhirat tak kena dah. Kita berhenti takat ni dulu. Lepas ni kita masuk perang Khandaq. Nisbah kepada usaha sahabat-sahabat dan Rasulullah menggali parit, nama perang Khandaq. Kalau melihat kepada musuh yang ramai itu dipanggil perang Ahzab. Khandaq belah Islam ni, Ahzab belah kaum musyrikin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.